Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 September 2020 bersama saya Syazwana Amir. Barisan Nasional mengumumkan akan bertanding 36 daripada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah pada pilihan raya negeri yang dijadualkan 26 September ini. 31 daripada kerusi itu akan ditandingi oleh UMNO. Perkara itu diumumkan Pengerusi Barisan Nasional Sabah yang juga Pengerusi UMNO Negeri, Bung Motaradin, pada Majlis Pengumuman Calon BN di Kota Kinabalu. Menurut Bung, UMNO meletakkan 95% muka baru pada pencalonan kali ini. I think 95%. I promised 85, but I give 95. Among them, the old faces will be James Ratib, That's two only. First time to state. Yes. Sementara itu, bekas Ketua Menteri Sabah, Musa Aman, tidak tersenarai sebagai calon BN walaupun memberi bayangan semalam akan bertanding di Dun Sungai Manila. Perkara itu kemudian dijelaskan oleh Bung Mokhtar. Dan soal Datuk Tan Sri Musa, actually Tan Sri Musa tidak pernah memohon untuk menjadi calon Barisan Nasional. So clear? Sementara itu, Bung Mokhtar menyuruh agar ahli UMNO dan Bersatu mengenepikan perbalahan politik sebelum ini dan sebaliknya bersatu menghadapi pilihan raya. Politik ini dinamik, politik ini hidup. Jadi kita tidak boleh ditelan harus kehidupan politik itu. Kita kena semai politik itu mengikut kesesuaiannya. Hari ini Allah telah berikan kita peluang bergabung dengan sahabat lama kita. Tempat jatuh lagi dikenang, bukan pula sahabat lama. Di bawah kita kena bersatu, kita kena yakinkan jentera kita. Memang saya tahu ada lagi yang sakit hati lah, tapi sakit hati ini tidak sampai kepada mana, tidak akan membawa kemajuan kepada kita. Presiden Warisan Muhammad Syafiee Apdal hari ini berkata, keutamaan bagi pilihan raya akan datang ialah peluang untuk memenangi kerusi berbanding isu maruah sesebuah parti. Menurutnya, hal itulah yang dinyatakan pihaknya kepada Anwar Ibrahim ketika Presiden PKR merangkap ketua pembangkang di parlimen itu berkunjung ke rumahnya baru-baru ini. PKR-nya, cuma PKR dia minta lebih lagi. Saya sudah beritahu Anwar masuk dalam rumah saya, mula saya bagi berapa kursi, saya tambah lagi satu. Ya? Saya beritahu saya sudah bagi dulu banyak, tapi menang 2 saja. Ini bukan musimnya kita mau bagi kursi, ini musimnya kita mau menang pilihan raya. Terdahulu, Syafiee mengumumkan Warisan, DAP, APKO dan Amanah akan bertanding di 66 kerusi, manakala 7 kerusi selebihnya akan ditandingi PKR. Dari jumlah itu, Warisan mendapat 46 kerusi, manakala APKO 12 kerusi. Dalam satu sidang media kemudian, Syafiee berharap parti-parti Pakatan Harapan akan mendukung kerjasama di antara mereka dan tidak mempersoalkan pengagihan kerusi. Pasal kita APKO tidak bertanding di banyak negeri di Semenanjung. Kita tidak bertanding di Sarawak, kita tidak bertanding di Perlis, di Kedah, di Selangor. Ya. Jadi mereka bertanding semuanya di situ. Jumlah kursi mereka cukup ramai, tapi sekurang-kurangnya kehadiran mereka bukan hanya berbentuk jadi calon ya, yang kita nak agi-agikan, penyertaan dalam pemerintahan pun, ya, kerajaan negeri pun ada sebelum ini. Ya. Kerajaan Perikatan Nasional hari ini di Johor tidak bertindak menyingkirkan Speaker DUN yang dilantik Pakatan Harapan sebelum ini, Suhaizan Khalad. Ini di tengah-tengah spekulasi ketidakpastian sama ada PN mempunyai majoriti atau tidak. Ini di tengah-tengah spekulasi ketidakpastian sama ada PN mempunyai majoriti atau tidak. Johor merupakan satu-satunya negeri yang diambil alih PN yang belum meletakkan Speaker DUN daripada gabungan itu. Setakat ini masih belum ada tanda-tanda PN akan menggerakkan usul mengejut untuk menyingkirkan Suhaizan yang mewakili Amanah seperti yang dilakukan di Perak dan Melaka.
Dipercayai PN tidak mengemukakan usul menentang Suhaizan disebabkan kaitan keraguan terhadap kesetiaan Osman Sapian, ahli Dun Kempas. Osman telah dilihat pada beberapa majlis pejuang dan kini disiasat oleh Jawatan Kuasa Tata Tertib Bersatu. Jika bekas Menteri Besar itu menukar sokongannya, maka ia akan mengakibatkan Dewan Undangan Negeri Johor tergantung. Ini memandangkan PN Johor termasuk Osman hanya menguasai 29 kerusi sementara PH pula mempunyai 27 kerusi. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang juga adun gambir tiba di Dewan Undangan Negeri Johor sekitar jam 10.50 pagi tadi dan duduk bersebelahan Osman. Kluster benteng Lahad Datu di Sabah terus mendorong sebahagian besar kes COVID-19 yang semakin meningkat, menyumbang 40 daripada 45 kes baru yang dilaporkan hari ini. Di negeri Kedah, 4 kes penularan tempatan dilaporkan, iaitu 1 kes daripada kluster sungai, 2 kes daripada kluster telaga dan 1 kes saringan bergejala di Klinik Kesihatan Simpang Kuala, dan beliau telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahia. Di negeri Sabah, 40 kes daripada kluster benteng Lahad Datu dilaporkan, di mana 33 kes melibatkan bukan warga negara. Selain itu, 1 kes import melibatkan seorang warga negara yang dilaporkan di Selangor yang baru pulang dari Brazil. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negara ini mencecah 9,628 orang dengan 333 lagi masih aktif. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan hari ini dan jumlah kematian kekal 128 kes. Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan bekas setiausaha politiknya Senator Muhammad Zahid Muhammad Arif sebagai pembohong terbesar dalam politik Malaysia. Beliau berkata demikian dalam satu wawancara bersama Malaysia Kini. Dia dulu sokong Anwar, lepas itu tolak Anwar. Sokong saya, lepas itu tolak saya. Lepas itu cuma untuk kepentingan diri dia. Untuk itu dia sanggup bohong bermacam-macam. Ya, dia cuba nak guna saya untuk kepentingan dia. Pasal dia ada masalah. Jadi saya tak dapat tolong. Saya kata di Malaysia ni kita go according to the rule of law. Kita tak pedulilah siapa parti punya orang ke bukan ke. Kalau salah, salah lah. Tapi dia marahlah pasal itu. Dia nak cuba tukar kerajaan supaya dia selamat. Dan benarlah sekarang ni dia selamat lah. Dengan itu dia kerjasama dengan Hamzah. Mengulas kenyataan Zahid yang mendakwa bekas Perdana Menteri itu gembira dengan langkah Sheraton, beliau berkata pembantunya itu yang mahu menukar kerajaan tetapi gagal memujuknya untuk bersama. Pada 7 September lalu, Zahid menafikan tuduhan menjadi pencetus langkah Sheraton. Bagaimanapun, dia mengakui terbabit dalam gerakan menyekat Presiden PKR, Anwar Ibrahim dan DAP serta mendakwa mendapat restu Mahathir. Zahid sebelum ini dikaitkan dengan pertuduhan rasuah yang dihadapi bekas pengerusi Felda, Isa Samad, berhubung pembelian sebuah hotel di Kuching. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.